Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya dan taufik Allah Taala, pada malam ni kita dapat bersama-sama di dalam masjid ini menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami Al-Syafi'i Bafadli rahimahullahu ta'ala. Jadi pada pengajian lepas kita ada baca fasal waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang disunatkan berwuduk, kan? Jadi seingat saya ada beberapa lagi sikit tertinggal, kita tak sempat nak habiskan fasal tu, kan? Baik, kan? Betul, kan? Pasal tu no, Musa apa? Habis dah? Habis dah, ya? Hatta semua ziarah kubur semua habis, kan? Selesai. Musa apa esok? Habis dah? Habis dah, ya? Kita tengok ada orang tanda-tanda orang tak tahu lah apa ni. Tapi rasa habis dah. Habis. Habis dah pesan ni tahun bila ni. Ini. Ha? Setinggal belum, kan? Tak. Duduk dah ni. Ni kita dah habis. Ni sini last itu. Habis dah pasal ni, kan? Masuk pasal baru dah. Musrat apa? Beritahu 37 kan. Okey, insya-Allah musrat 37 kan. Musrat 37. Fasal yang baru tentang adab-adab qada hajat, insya-Allah. Jadi pada fasal yang tentang perkara-perkara sunat wuduk tu dah selesai, insya-Allah. Baik. Cuma kat sini saya baca sikit sebagai satu faedah, sebagai satu ilmu tambahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam syarah kitab Muqaddimah Hadramiyah ni. Dia sebutkan beberapa keadaan juga tambahan, keadaan tambahan yang kita disunatkan berwuduk juga, kan? Selepas yang terakhir dalam kitab kita Muqaddimah Hadramiyah dia sebut disunatkan wuduk masa belajar ilmu, baca hadis, duduk kat masjid, dan ziarah kubur, dan juga ketika bawa jenazah. Bawa jenazah, pegang jenazah, lepas tu disunatkan kita berwuduk. Siapa yang mandikan jenazah sunatkan mandi pula, kan? Sunatkan mandi. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Manhajul Qawim syarah Muqaddimah Hadramiyah beliau kata begitu juga disunatkan untuk berwuduk bagi orang yang hendak bersama dengan isterinya. Ini untuk jima'. Nampak? Dan juga orang yang dah ketawa melampau-lampau. Ketawa melampau-lampau pun dia sunat berwuduk, sebab jadi kafarah. Dan walaupun ketawa ni dia taklah sampai peringkat dosa, tetapi satu benda yang tidak disukai, melampau-lampau bergembira ni tak suka, perkara yang tidak disukai oleh syarak, kan? Nabi SAW kadang-kadang tegur para sahabat yang keadaan ketawa. Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum kathiran wa la dhahibtum qalilan." Kalau kamu semua tahulah apa yang aku tahu, nescaya kamu semua akan ketawa sedikit dan kamu akan menangis banyak. Dan satu riwayat Nabi kata,
Kamu akan pergi ke Suadat, pergi ke tanah pasir, menangis di sana. Tak mau dah dunia ni, tak mau duduk kat bandar lah, nak jauh daripada orang. Kamu tinggalkan katil-katil kamu, isteri-isteri kamu. Nak kata kalau tahu betul-betul bagaimana dahsyat di hari akhirat, bermula lepas kematian sampailah hari kiamat, dan juga apa yang berlaku pada hari kiamat, saya kita akan menangis ya, takut dan ketakutan sangat. Jadi kalau kita terlalu gelap, disunatkan berwuduk juga, jadi kafarah. Dan terlalu takut, ketakutan pun disunatkan berwuduk juga. Dan dikata selepas menggunting misai ataupun apa saja yang disunatkan untuk kita berdandan pada wajah kita. Misai ini kita disunatkan untuk gunting sampai jangan lebih ke bahagian bibir. Nampak no? Nabi SAW memang sebut dalam satu hadis, Nabi kata uhfus syawarib wa'ful liha. Uhfus syawarib, buang misai, Nabi kata, dan panjangkan janggut. Tapi perkataan uhfu sini dengan perintah Nabi buang misai ini khilaf di kalangan ulama. Apakah nak buang semua ataupun buang sebahagian saja? Jadi perbincanganlah dengan ulama. Ada yang melihat buang semua, cukup semua misai ni, sunat. Tapi ada yang pendapat, dan pendapat ni yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita, yang sunnahnya adalah menggunting misai jangan sampai lebih atas kadar bibir. Sebab di sana ada satu hadis yang diperkuatkan, dan pendapat ini, satu hari Rasulullah SAW sedang makan dengan sahabat, datang Sayyidina Bilal bin Rabah nak azan. Tapi Sayyidina Rasulullah SAW tegur Bilal, dia kata awak nak cepat-cepat, kami tengah makan. Maksud dia kalau azan tu maksud dia nak solat cepat kan. Jadi Nabi kata sabar oleh Bilal, kita tengah solat. Dan riwayat tersebut, misai Bilal masa tu panjang, berceragah. Dan Nabi SAW ambil kayu siwak, Nabi letak atas bibir Bilal. Nabi kata yang lebih daripada siwak ni gunting. Maksudnya bukan gunting semua misai ni, tapi gunting kadar yang lebih daripada bibir tersebut. Malah dalam satu riwayat Nabi kesini kata, biar aku gunting yang lebih daripada siwak ni. Nabi sini nak guntingkan. Baik. Jadi selepas gunting misai, sunat wuduk, disunatkan berwuduk. Begitu juga ketika kita bercukur, bercukur bulu ari-ari sunnah. Sunnah bercukur bulu ari-ari, sebab ni semua sunnah fitrah. Disunatkan kita berwuduk pula. Dan disunatkan juga kalau kita bercukur rambut, cukur rambut, adakah hukum dia sunnah? Rambut Nabi SAW panjang, tuan-tuan. Kalau kita baca hadis-hadis berkenaan dengan peribadi dan juga keadaan Nabi SAW, contoh ni kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi, ada bab pada menyatakan rambut Rasulullah SAW. Babu fi sya'ri Rasulillah SAW. Rambut Nabi SAW di mana diriwayat oleh sahabat, laisa bisabti wala bil ja'd. Rambut Nabi bukan panjang, bukan lurus, lurus macam rambut orang Asia kita ni, dan bukan pula kerinting seperti rambut orang Afrika. Laisa bil ja'd. Tapi rambut Nabi SAW ikal, maksud dia beralun. Rambut Nabi beralun. Dan dalam riwayat sahabat berkata lahu limmah. Rambut Nabi ini dinamakan kadar dia sebagai limmah, lebih daripada telinga, kadang-kadang sampai ke bahu. Ada sahabat kata ma raaitu zalimmatin ahsana min Rasulillah SAW. Tak pernah aku nampak seorang yang berambut panjang yang sampai ke telinga lebih cantik daripada Rasulullah SAW. Dan satu riwayat rambut Nabi SAW yang tadi tu sampai telinga dipanggil wafrah, minta maaf, wafrah. Tapi kalau rambut dah sampai ke bahu dipanggil limmah. Tapi hatta ada riwayat rambut Nabi SAW kadang-kadang lebih daripada bahu sampai terlepas ke belakang, yang dipanggil sebagai jummah. Jummah. Dalam hadis Nabi kata man kana lahu jummatun falyukrimha. Siapa yang ada rambut panjang sampai lebih daripada bahu, maka dia hendaklah memuliakan rambutnya. Maksud dia bagi cantik, elok, minyakkan, sisirkan. Jadi hal keadaan rambut Nabi SAW memang panjang. Dan sebenarnya adat orang Arab zaman dulu memang rambut panjang semuanya. Dalam riwayat rambut-rambut sahabat semua panjang-panjang. Cuma yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pada akhir usia dia cukup rambut. Sebab dalam riwayat Sayyidina Ali kata tak terjaga hak rambut ni, sebab rambut ni kena jaga elok.
Dia tak boleh bagi ceragah, kena bagi kesikat elok semua. Sekali-sekala minyakkan, bukan minyak tiap hari, sekali-sekala minyakkan rambut. Nabi SAW sekali-sekala minyakkan rambut. Tapi kalau Nabi pakai minyak tu, Nabi pakai banyak. Kemudian Nabi SAW akan ambil satu kain, tutup atas kepala Nabi SAW, kemudian barulah pakai kopiah ataupun serban atasnya. Para sahabat yang menceritakan kain yang tutup kepala Nabi SAW ni berminyak, kesan dari minyak tersebut. Ka'annahu thawbuz zayyat, seolah kain tukang minyak, tukang kerja minyak. Nak kata banyak minyak. Nampak no? Baik. Dan Nabi SAW cukur rambut hanya ketika tahallul. Ketika tahallul yang ni dalam haji, ketika haji tahallul baru cukur rambut. Dan Nabi SAW bagi rambut Nabi SAW yang dicukur tersebut kepada sahabat, kepada Talha bin Ubaidillah. Kemudian Rasulullah SAW sini kata, wazza' lil muslimin, bahagi-bahagikan kepada orang-orang Islam. Nampak no? Sebab itulah kalau kita baca hadis Tirmizi juga ada riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bila dah berusia besar, selepas zaman wafat Nabi SAW, ramai datang belajar dengan dia, nak belajar hadis, nak dengar hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan yang specialnya, istimewanya yang dapat belajar dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, Sayyidina Anas akan bagi setiap mereka yang datang tu sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah kata, la sya'ratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indi ahabu ilayya min kulli sufrin wa bidin. Ada sehelai rambut, Sayyidina Anas kata, Abu Hurairah kata, ada sehelai rambut Rasulullah SAW pada aku ni lebih aku sukai daripada setiap emas-emas dan perak-perak. Maksudnya kalau aku dapat emas bersama pun tak segembira aku dengan sehelai rambut yang ada pada aku, rambut Rasulullah SAW. Baik. Jadi itu nak kata asalnya rambut Nabi panjang. Tapi ini memang uruf, maksudnya keadaan zaman dulu. Orang zaman dulu memang rambut panjang. Rambut zaman Nabi SAW, para sahabat pun rambut panjang. Dan rasanya memang dulu, orang dulu memang rambut panjang lah kot no? Bukan kata Arab saja. Orang Melayu kita pun kot sekali kan, hantua han jebat rambut panjang kan. Kan itu tak. Kalau kita tengok cerita Cina zaman dulu pun rambut panjang juga. Rambut panjang. Orang India pun rambut panjang. Mat Salleh pun, Viking apa semua pun dia gambarkan semua rambut panjang. Jadi memang seolah adat dulu memang biasa rambut panjang. Tapi hari ini dah jadi adat uruf kita pula rambut pendek. Lelaki rambut pendek, apa yang umum pun rambut panjang kan. Baik. Jadi kalau cukur rambut disunatkan berwuduk juga. Kemudian dia kata wali junubin arada nahwa aklin aw syurbin aw jima'in. Ataupun dia kata seorang yang berjunub, kemudian dia nak makan. Maksudnya dia berjunub, dia tak mau mandi lagi, tapi dia nak makan. Disunatkan dia berwuduk. Jangan makan terus dengan keadaan yang berjunub. Jadi sekawan-kawan ni dia berwuduk dulu. Tapi kalau makan pun hukum dia bukan haram kan, tapi makruh. Dan juga kalau nak minum ataupun nak bersama dengan isteri ataupun nak jimat sekali lagi pun disunatkan berwuduk. Dan last sekali Imam Ibn Hajar kata di sini, begitu juga kalau seseorang tu terkena ain. Seseorang tu terkena ain, disunatkan dia berwuduk. Nampak no? Kena ain, kita pernah cerita kan, ain ni dulu kan. Ain ni terbahagi pada 3 ain. Dia panggil apa? Ain mu'jibah, ain hasidah dengan ain qatilah. 3 ni boleh menyebabkan orang yang terkena ain tadi tu sakit ataupun sesuatu musibah lah yang tak elok. Jadi orang yang tadi kalau kata kena ain, maka disunatkan dia berwuduk. Baik, kita masuk fasal yang baru insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Yustahabbu liqadhi al-hajati bawlan aw gha'itan an yalbasa na'layhi wa yastura ra'sahu wa ya'khudha ahjar al-istinja'i wa yuqaddima yasarahu 'inda ad-dukhuli wa yumnahu 'inda al-khuruji. وكذا يفعل في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر ولا في مهب ريح ولا في طريق ولا تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه
wa ay yastabri'a min al-bauli wa yaqula 'inda dukhulihi bismillah Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa 'inda khurujihi ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani wa la yastaqbil al-qiblata wa la yastadbiraha wa yahrumu dhalika illam yakun bainahu wa bainaha satirun aw ba'uda 'anhu akthara min 3 adhru'in أو كان أقل من 3 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك. Nah, kita berhenti situ dulu. Nanti kita sambung ada adab dia pula. Baik, fasal ni mencerita tentang perkara-perkara yang disunatkan bagi orang yang nak qada hajat, iaitu nak buang air kecil ataupun buang air besar. Tuan-tuan, salah satu ni nikmat Allah SWT kepada kita orang beriman, agama kita ajak kita peraturan hidup ni daripada sekecil-kecil perkara. Mungkin kita buat benda ni kecil, sampaikan nak buang air kecil, buang air besar pun ada kaifiat, ada cara dan ada adab dia nak kena buat. Mungkin nampak kecil, tapi sebenarnya tuan-tuan, dalam satu sudut dia adalah satu nikmat yang besar sangat. Saya rasa saya pernah cerita kot kisah seorang Mak Salih pernah cerita kot yang masa kami di Sudan dulu. Mak Salih ni dia masuk Islam, dia buat sekolah international school dia sendiri yang ada silibus agama. Dia pakai Oxford punya silibus, tapi dia includekan yang untuk agama ni. Sebab dia tengok kalau anak-anak kita orang Islam ni nak belajar international school, sama ada dua aliran saja, American school ataupun British school. Tapi dua-dua ni kita tahulah, sekolah macam British memang lebih kepada missionary school, sekolah Kristian. Amerika ni dah macam atheist sekarang ni, dah macam atheist, walaupun mereka ni nama ni Amerika ni kolonial Kristian kan, tapi pemikiran mereka, ideologi mereka dah sekarang dah macam atheist. Lepas tu mereka, budak-budak mereka sekarang ni dah mempertikaikan church apa semua tu benda biasa. Jadi bagus Mak Salih ni dia pula yang buat inisiatif, buat international school supaya anak-anak orang Melayu, orang Islam kita ni boleh ada satu pilihan, kan, sekolah international, sekolah antarabangsa, tapi ada Islam silibus Islam. Kemudiannya masa tu saya bertugas sebagai imam dekat komplek Petronas di Sudan. Jadi abang-abang Petronas sana masa tu dia buat program panggil Mak Salih ni, yang pengasas sekolah tu, buat cerita-cerita macam-macam lah. Jadi dia cerita satu cerita menarik yang saya rasa memang sampai hari ni lah saya lihat dia satu pengajaran yang besar bagi diri saya. Dia cerita pada kami, dia kata kadang-kadang kita sebagai orang Islam ni boleh jadi ada satu benda kecil dalam syariat kita ni, bagi kita kecil, tapi sebenarnya kita tak tahu dia benda besar. Dia kata antara masalah istinja masa qada hajat. Kita rasa biasa lah daripada kecil kita buang air besar, dari kecil kita memang akan istinja kan, diajar macam tu. Tapi dia kata, dia yang cakap dia kata Mak Salih tu, dia kata American ke British nampak saja kemas apa semua, colonial civilization sangat kan, tapi dia kata mereka tak diistinja. Ini minta maaf tuan-tuan, dia sini kata pada malam tu, dia kata kalau korang nak tahu, dia kata underwear mereka ni sangat kotor sebab dia tak istinja. Jadi kat situ saja sebenarnya kita rasa nikmat lah jadi orang Islam ni, nikmat bersih kita ni. Jadi dia kata satu hari dulu, dia kata pernah berlaku dekat US, ada satu sekolah tu, sekolah asrama. Budak-budak yang duduk dekat hostel kat asrama ni, mereka punya baju kotor, mereka akan himpunkan, dia akan tag nama dan hantar kepada satu laundry. Laundry itu memang kerja dia basuh baju budak-budak asrama lah. Jadi nama baju ni semua ditagkan supaya dia bukan pulang balik kepada tuan dia lah, budak-budak ni. Jadi ada seorang perempuan yang kerja kat laundry tersebut. Dia kata biasalah underwear kotor ni benda biasa mereka ni, sebab mereka tak istinja. Tapi dia kata yang dia pelik, ada satu underwear student ni bersih dan sentiasa bersih. Dia kata mula-mula sekali ambil tengok bersih tu tak apalah, mungkin lah kot kan, mungkin sekali dua tu biasalah. Tapi dia kata tiap kali ada seorang budak ni underwear dia tak pernah kotor. Jadi orang ni dia rasa pelik. Dia kata budak ni tak berak ke, tak kencing ke macam tu sekali. Oleh dah bila dah keram dah lama, dia terlalu teringin nak tahu. Kata siapa underwear budak ni bersih, tak pernah kotor. Sampai kali keinginan nak tahu dia tu meluap-luap, sampai dia cari budak ni. Dia cari sungguh ni dia cari budak ni dan dia nak tanya. Dia kata kenapa? Kata aku nak tahu sangat kenapa underwear kau bersih.
Lain kali budak tu beritahu, dia kata sebab kami kena bersihkan, lepas qada hajat kami bersihkan. Siapa ajak? Kata tak, agama kami suruh. Kau agama apa? Kata Islam. Dan pasal tu perempuan dia masuk Islam. Benda simple lah. Perempuan masuk Islam sebab apa? Bila terperanjat tengok rupanya dalam agama ni, Islam ni ajak untuk basuh kemaluan selepas qada hajat. Kita biasa kan, rasa biasa, tapi subhanallah baru kita tahu no. Bila tak ada benda tu, kan betapa teruk kan. Nampak. Jadi tu nak kata kan, syariat Islam ni syukur tuan-tuan, daripada sekecil benda ni ajak kita kan, cara kita uruskan diri sampailah sebesar-besar perkara tuan-tuan. Islam ni ajak atok kita sampai bab apa, jual beli, ada syariat kita. Cuma yang sedihkan orang kita sendiri hari ni dah tak ambil peduli dah cara jual beli Islam. Mana boleh tipu dalam teks harga tuan-tuan. Nabi kata la gharar kan, tiada tadi ada tipu daya. Gharar ni bukan tertipu, dia bentuk nak apa bahasa Inggeris dipanggil cheating kan, cheat. Nak perkena berdaya sikit-sikit pun tak boleh. Saya kadang tengok kedai suka sangat letak tag harga. Contohnya harga barang tu diletak RM7.99. Mungkin tuan-tuan rasa macam alah, fahamlah kan, maksud dia nanti jadi bundar jadi RM8 lah kan. Kalau kita beli banyak-banyak boleh jadi kurang satu sen dia jadi 5 sen, kurang 5 sen. Tapi tuan-tuan, dalam muamalah Islam dia tak jelas. Dia jadi tak jelas. Bila kita beli, harga dia kata RM7.99, tapi kita tak akan bayar RM7.99 betul tak? Sebab duit 1 sen dah tak ada lah ni. Kita akan bayar RM8. Jadi dia tak jelas tuan-tuan. Ya, sikit sebanyak ada bentuk kezaliman dan juga al-gharar, dipanggil gharar. Maka jual beli macam ni tuan-tuan, berkat ada. Nabi kata apa? Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang jual membeli dia dalam khiyar. Khiyar ni maksudnya ada pilihan untuk buat agreement jual beli tersebut ataupun nak memfasahkan ataupun nak cancel jual beli tersebut. Khiyar, tak boleh siapa-siapa paksa. Selagi mana mereka tidak berpisah. Tak berpisah tu maksudnya dah agreement tu dah termeterai, dah serahkan harga, dah ambil barang, depa dah pisah, barulah dipanggil akad lazim. Tak boleh dah orang yang dah beli tadi nak paksa jual balik barang tu bagi duit, tak boleh dah. Sebab apa? Dah berpisah, dah akad tadi dah termeterai. Tapi selagi mana dalam majlis, Nabi kata al-bay'ani bil khiyar. Dia pun dalam khiyar, maksudnya ada pilihan. Dan Nabi kata apa? Dia kata wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalaulah penjual dan pembeli tadi ni jujur, sadaqah, jujur betul, wa bayyana, dan jelaskan, hak penjual pun jelas, barang ni sebenarnya sekian ni. Kalau ada cacat sikit kan, cakap terang, tang ni dia tak kurang elok sikit. Contohnya jual laptop, dia kata yang ni prosesor dia lambat sikit lah, tapi yang ni laju, tapi yang ni murah lah. Terang betul-betul, bagi jelas. Dan penjual pun, pembeli pun, kalau ada apa-apa yang nak kena terangkan, dia terangkan betul-betul. Saya nak barang sekian-sekian macam ni, saya perlukan anak saya nak kena PDPR, contoh, terangkan betul-betul. Supaya penjual pun boleh bagi produk yang sesuai untuk apa yang dia nak. Jadi bagi jujur betul-betul, in sadaqa wa bayyana, dan dua-dua terangkan. Nabi kata apa? Burika fi bai'ihima, maka diberkati pada jual beli mereka dua ni. Tapi wa in katama, tapi kalau sekiranya wa in kadzaba wa katama, tapi kalau dua tadi ada bohong, penjual bohong ataupun pembeli bohong, wa katama, dan ada sembunyi benda. Ni macam sembunyi tadilah. Nampak tuan-tuan, harga tak jelas, dia ada sikit tak ni. Nabi kata apa? Muhiqat barakatuhuma, maka berkat dia pun terpadam, dihilangkan, tak ada berkat dah. Tak ada berkat ni, nanti barang tu pun tak berapa, kita rasa seronok, ataupun kita dapat duit daripada jual beli pun, tapi ada dia masalah macam-macam lah. Itu yang jadi masalah, tak berkat. Baik, di mana orang kita beli ke sana tadi? Saya pun dah tak ingat lah. Jadi nak kata tadi, syariat Islam mengatur kehidupan kita daripada benda kecil sampai benda besar, jual beli, sewa menyewa, sampai dapat pemerintahan, dalam undang-undang, semua elok, komplit, cantik kan syariat Islam ni. Kita sebenarnya lebih awal civilization, sebenarnya tamadun kita Islam ni lebih daripada tamadun mana-mana negara. Dan itu salah satu daripada tanda mukjizat kebenaran Nabi Muhammad SAW yang datang daripada padang pasir, seorang asal di pengembala kambing, dan duduk dalam masyarakat Arab jahiliyah di tengah-tengah dua kuasa besar, kuasa Rom dan Farsi, dan belah bawah sikit dekat Afrika Habasyah. Depa tiga ni sebenarnya kerajaan besar masa tu.
Dan tak teringin pun dekat orang Arab ni, sebab betapa mereka pandang rendah orang Arab. Bangsa duduk padang pasir bergaduh pasal unta 7 keturunan, tak habis-habis perang. Bangsa macam tu mereka tak pandang. Tiba-tiba kerana Islam, Nabi Muhammad SAW bawa satu tamadun yang sampai mengalahkan mana-mana tamadun dunia masa tu. Sampai menguasai, jatuh kerajaan Farsi di tangan Islam. Dibuka kota Farsi, Rom. Nampak? Kita pun tahu kan, ketika Islam menguasai Spanyol dulu kan, Andalus, sampai kan orang bukan Islam, Kristian sendiri belajar dengan ulama-ulama Islam. Bukan sekadar belajar, ialah belajar beradaban, belajar perubatan, ilmu kejuruteraan, engineering. Sampaikan fakta-fakta kemudian diselewengkan. Kita belajar dalam buku ensiklopedia Mat Saleh, yang pertama sekali buat kapal terbang siapa? Wright Brothers. Sebenarnya ratus tahun sebelum tu lagi dah ada Ibn Firnas, dah buat pun kepak sayap, ikut konsep penerbangan, dia dah terbang pun. Walaupun lah sekali dia jatuh lah, tapi pentingnya penerbangan tu ada sebelum tu lagi. Alat pembedahan kita pun tahu, Az-Zahrawi sebenarnya awal lagi dah buat. Imam Zahrawi, kita tahu kan nama Ibnu Sina dalam perubatan. Seawalnya tahun berapa tu Hijrah lagi dah ada. Sampai hari ini kitab Ibnu Sina ni masih lagi dikaji di barat. Macam itulah Fakhrul Razi. Fakhrul Razi yang antara awal kali buat ubat dalam bentuk kimia. Macam itulah. Tapi semua fakta-fakta ni dulu pernah disembunyikan. Tapi nak sembunyi ke mana? Lain kali mereka sendiri pun terpaksa bagi tahu dalam ilmu mereka, dalam ensiklopedia mereka. Baik, yang pentingnya tu nak ceritakan tuan-tuan, jangan pandang apa-apa rendah pun mana-mana ajaran Islam kita. Walaupun ajak kita belajar tentang masalah qada hajat ni, adab kita masuk tanah pun jangan pandang benda ni ringan. Dia benda besar sebab dia adalah syariat Allah. Pernah satu hari beberapa orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Cakap ke Salman Al-Farisi satu pertanyaan bentuk provokasi. Dia kata, "Allamakum sahibukum hadha kulla syai'in hatta khira'ah." Dia kata, "Wahai Salman," dia kata, "kawan hang ni duk ajak hampa ni semua benda, kan? Hatta cara berak pun ajak." Tapi soalan ni, pertanyaan ni pertanyaan nak mempelecehkan. Dia kata, "Apa?" Dia kata, "Ni apa ni?" Kata, "Hang kawan hang ni sunnah Rasulullah SAW. Semua benda nak ajak," kata, "sampaikan cara berak pun ajak hatta khira'ah." Tapi Salman Al-Farisi dia tak rasa soalan, dia tak termakan dengan provokasi soalan seperti ini. Tak ada rasa malu-malu apa semua. Malah dengan tegas dia kata, "Na'am, allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fi qada'il hajati alla nastadbira al-qiblata wa la nastadbiraha. Nastaqbil al-qibla wa la nastadbiraha." Nabi ajak kami, kalau qada' hajat kami jangan kami menghadap kiblat, jangan menghadap belakang kiblat. Wala nastanji bi aqallati min 3 ahjar, dan Nabi ajak kami kalau nak istinja jangan kurang daripada 3 biji batu. Jawab dengan tegas, dengan penuh bangga, "Alhamdulillah, ni syariat kami, Nabi ajak kita." Macam tu sekali, nampak no? Tapi musuh macam itulah. Dia cari point untuk cari kekurangan Islam. Tapi kita sepatutnya ilmu Islam penuh bangga dengan syariat kita, dan kena tegas. Baik, disunatkan bagi orang yang qada hajat, dia kata yustahabu liqadil hajati, sunatkan bagi orang yang qada hajat, sama ada buang air kecil, baulan, buang air kecil, atau ghaitan, ataupun buang air besar. Pertama sekali ayal basa na'alaihi, pertama sekali dia sunatkan untuk pakai selipar dia. Pakai selipar lah kita kan, supaya kita tak terus pijak tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kotor sana. Tapi tuan-tuan, bila kita baca bab ni, penulis kitab ni tuan-tuan, pengarang kitab ulama ni, dia tulis sesuai dengan apa yang berlaku pada zaman dulu. Tandas zaman dulu macam mana, qada hajat zaman dulu macam mana. Sebab itulah perbahasan setengah dalam ilmu fiqah ni tuan-tuan, ada perkara yang berkaitan dengan zaman sana, boleh jadi pada zaman sekarang ni ada lain sikit. Sebab lain berubah zaman dan keadaan kita. Tapi kita baca dulu. Pertama, disunatkan orang yang qada hajat pakai 2 selipar dia, kan? Kemudian wayastura ra'sahu, dan dia tutup kepalanya. Sebab ada riwayat hadis, Nabi SAW, walaupun hadis itu mursal, dan satu riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga, sentiasa kalau nak qada hajat akan tutup kepala dia. Tutup kepala di sini maksud dia pakailah kopiah ke ataupun ambil kain ikat ke, macam mana pun, tapi tutup kepala kita. Cuba perbahasan kat sana, kenapa tutup kepala?
Setengah ulama mengatakan bahawa rambut kita ni dia serap bau. Jadi eloknya tutup kepala. Tapi kita ni dalam hukum ahkam syariat ni, kita bukan nak kena cari semestinya kadang-kadang hikmah dia. Kenapa hikmah dia tu? Kerana wujud hikmah baru kita nak buat. Tak boleh lagu tu. Sebab hikmah ni kadang-kadang kita discover kemudian, lama baru kita discover, baru tahu lama. Tapi sebagai hamba Allah Ta'ala, apa saja perintah Allah yang kewajipan kita laksanakan sekarang. Tanpa, bukan nak menunggu hikmah dulu, kenapa kena buat macam ni, apa sebab dia, apa hikmah dia, baru kita nak buat. Tak boleh lagu tu. Tapi bolehlah kita kaji kenapa syariat kita suruh macam ni. Nampak? Baik. Wa ya'khudha ahjarul istinja, dan dia ambil siap-siap batu-batu untuk istinja. Ni kalau sekiranya dia nak beristinja dengan batu. Dan istinja dengan batu ni tuan-tuan, dibenarkan harus walaupun ada air. Nampak? Bukan istinja dengan batu ni dalam hal keadaan tak ada air baru boleh istinja dengan batu. Tak. Kalau ada air sekalipun, walaupun di depan kita sebatang sungai punya dah besar elok, tapi nak istinja dengan batu, syariat benarkan. Syariat benarkan. Cuma ada syarat-syarat. Istinja dengan batu ni ada syarat-syarat dia. Kalau sekiranya tak menepati syarat-syarat dia, maka wajib basuh dengan air. Nampak no? Baik, apa syarat-syarat nak istinja dengan batu tuan-tuan? Pertamanya, dalam kitab Safinatun Najah, ada kitab fiqh kecil. Kitab tu bagus sangat. Tajuk dia Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami daripada Hadramaut. Tapi dia meninggal kat Indonesia zaman dulu. Dia sebut 8 syarat. Nak istinja dengan batu ni ada 8 syarat. Pertama sekali, mestilah tidak kurang daripada 3 biji batu. Yang ni seperti mana hadis yang kita baca tadi, hadis Salman Al-Farisi. Nabi kata apa? Nabi pesan, dia kata wa alla nastanjiya bi aqallati min 3 ahjar. Janganlah seorang tu beristinja kurang daripada 3 biji batu. Jadi kalau sekali kesat kali pun dah bersih, tetap wajib kesat kali kedua dan kesat kali ketiga. Wajib juga kesat. Sebab memang Nabi sini kata kena 3 kali 3 biji batu. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, sebenarnya tidak syarat dengan 3 biji batu, tetapi yang syarat sebenarnya adalah 3 kali kesat, walaupun dengan sebiji batu pada bucu yang berbeza. Sebab adakah mesti 3 biji batu juga? Kalau seorang tadi dapat jumpa batu besar, kalau dia beri kesat kat sini sikit, kat sini sikit, kat sini sikit, boleh tak? Ataupun kena 3 biji batu juga? Memang ada pendapat ulama. Ibn Khuzaimah mengatakan bahawa macam mana pun kena 3 biji batu, sebab Nabi yang kata 3 biji batu. Tapi ulama lain, ulama fiqh ni lihat pada illah kat mana sebenarnya hukumnya. Hukum dia adalah kesat. Jadi kalau sekiranya ada sebiji batu yang besar, boleh kesat pada 3 penjuru yang berbeza, boleh, tak ada masalah. Jadi itu yang muktamadnya. Yang penting dia 3 kali kesat. Nampak no? Baik. Syarat pertama nak istinja batu mesti 3 kali kesat, 3 biji batu. Kemudian mestilah dia membersihkan tempat, wa an yunqiyal mahal. Mestilah dia membersihkan tempat. Maksud dia kalau kesat 3 biji batu tapi tak bersih lagi, tak ada gunalah kesat dia. Maksud dia masih tak sah lagi lah kan. Sampailah bersih. Kali keempat ke kelima ke, sampai berapa kali, sampai betul-betul bersih, barulah dikira sah istinja tersebut. Dan nak tahu bersih tak bersih, batu yang kita kesat tu tiada apa-apa basah. Kalau masih ada basah, kesat tu ada nampak basah dia, maksud dia masih belum bersih. Kesat lagi. Sampai batu yang last kita kesat tu memang tak ada apa-apa langsung pun, kesan pada dia, maksud dia dah bersih. Nampak no? Cuma kalau kita kesat batu yang terakhir tadi yang bersih tadi tu, angka kesat yang kesat tu angka genap, contohnya 4 kali, disunatkan kesat yang ke-5. Sebab ada hadis Nabi kata, wa may yastanjir yastanji falyutir. Siapa yang beristinja maka hendaklah dia mengganjilkan angka istinja dengan batu tadi. Jadi sunat tapi tak wajib. Yang wajib dia tempat tu bersih. Nampak tu syarat kedua, tempat mesti bersih. Kemudian yang ketiga kata wa alla yantaqila. Yang ketiga syarat istinja batu ni, najis tadi tu masih belum berpindah pada tempatnya. Masih belum berpindah pada tempatnya. Maksud dia macam mana tuan-tuan? Minta maaf no, sebab masalah ni dia sikit sebanyak kalau nak cerita ada di kotak lah. Contoh ni kalau seorang tu banyak besar tuan-tuan, bila najis tu keluar, tempat yang dia terpercik masa keluar tadi tu
selagi mana dia terkena tu tidak lebih pada safhatain. Nanti saya akan terangkan kat mana safhatain ni. Contohnya kita tepi-tepi punggung dia, bukan tempat keluar najis tu, dia kena kat sana tak apa, boleh istinja lagi dengan batu, calik dengan batu. Nampak tak? Calik dengan batu. Tapi kalau sekiranya dia kena kat satu tempat sini, kemudian dia berpindah tempat lain disebabkan perbuatan dia ataupun sebab angin tiup ke, perbuatan dia contohnya dia pergi berdiri. Dia pergi berdiri, maka punggung dia melekap, jadi najis sebelah sini dah berpindah pada tempat sini. Yang ni dah tak boleh dah istinja dengan batu. Wajib basuh air. Sebab istinja batu ni dia dibenarkan kesat untuk kawasan tempat najis yang keluar dan terkena tu. Tapi sekarang dia berpindah bukan sebab keluar najis, sebab benda lain. Maka wajib basuh dengan air. Nampak no? Okey, dia kata wa alla yantaqina. Kemudian dia kata wa alla yajifan najis. Yang syarat keempat, najis tu sendiri belum kering lagi. Najis sendiri belum kering. Maksudnya kalau dia buang air besar lama sangat, duk tunggu lama sampai najis tu sempat kering, dah tak boleh nak kesat dengan batu. Nampak no? Tak boleh kesat dengan batu dah. Kemudian dia kata wa alla yujawiza safhatahu wa syafatahu wa hasyafatahu. Syarat yang seterusnya, najis yang keluar tadi, kelima kan, najis yang keluar tadi tidak lebih daripada 2 safhah dia. 2 safhah ni adalah kawasan yang kalau sekiranya seseorang tu duduk, punggung dia terbuka. Kalau sekiranya berdiri, kawasan tu melekap. Kalau dia duduk mencangkung, kawasan tu terbuka. Kalau dia berdiri, dia melekap. Maksud dia kalau najis terkena pada kawasan ni, masih lagi dibenarkan untuk istinja dengan batu, kesat dengan batu. Tapi kalau dah terlebih dari kawasan tersebut, sampai ke punggung ataupun sampai ke peha, ni tak boleh istinja dengan batu dah. Wajib basuh dengan air. Nampak no? Dan juga kalau air kencing lelaki tidak lebih daripada kepala zakar dia. Kalau dah lebih daripada kepala zakar air kencing tadi, wajib basuh dengan air. Kalau tidak masih boleh lagi kesat dengan batu. Nampak no? Itu yang kelima. Yang ketujuh apa? Salah sahmat. Wa alla yatra alaihi al-akhar. Dan mestilah najis tadi itu tidak ditimpa oleh sesuatu benda yang lain. Kalau ada benda lain melekat seperti pasir, kayu, daun kering terbang melekat pula tempat tu, jadi nak kesat dengan batu dah. Nampak no? Dah tak boleh kesat dengan batu, kena wajib basuh dengan air. Kemudian yang ketujuh, wa alla yusibahul ma'un. Dan najis tadi tak terkena air. Tak terkena air. Kalau nak basuh dengan batu, kesat dengan batu, pastikan dia tak terkena air lagi. Sebab kalau air kena pada dia, apa akan berlaku? Air tadi terkena pada najis, maka air tadi jadi air mutanajis. Dan air mutanajis wajib basuh, tak boleh kesat dengan batu. Boleh faham kan? Dan yang terakhir, ke-8, syarat batu itu sendiri mestilah ada 4 syarat. Batu yang digunakan untuk istinja mesti ada 4 syarat. Dia kata pertama sekali, wa an yakunal hajaru tahiran. Batu yang digunakan tu sendiri mestilah bersih. Kalau batu tu sendiri najis, tak boleh. Batu najis tu maksud dia sebenarnya najis tapi keras macam batu. Katalah diambil untuk kesat najis, mana boleh, itu pun sebenarnya najis. Ni ada hadis dia tuan-tuan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu satu hari ikut Nabi SAW khidmat Nabi qada hajat. Nabi kalau qada hajat, Nabi akan panggil pokok. Pokok ni datang kepada Nabi SAW, dia bergerak dan dia akan jadi benteng lindung Nabi SAW. Kemudiannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni carikan batu. Nabi minta 3 biji batu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, aku jumpa 2 biji batu, tapi aku jumpa satu lagi tu raja'ah. Raja'ah ni tai binatang kering, macam tai unta. Dia bulat, batu kering, lama macam batu juga. Jadi dia bagi kat Nabi tu juga. Nabi ambil 2 biji batu, Nabi lemparkan hak raja'ah tadi, tai binatang tadi. Nabi kata, innaha rijsun, hak tu adalah najis. Jadi batu yang digunakan untuk istinja mesti batu bersih. Tak boleh najis, tak boleh mutanajis. Mutanajis maksudnya batu tu sendiri terkena najis. Baik katalah jumpa batu tapi batu tu kena air kencing unta ataupun keldai, najis, tak boleh gunakan dah untuk istinja. Melainkan kita pergi basuh dengan air. Tapi dalam basuh air, baik ambil air tu basuh basuh kemaluan kan. Faham? Baik. Tu syarat pertama batu, mesti batu tu bersih. Kedua, mestilah batu tu tadi jamidan, wa ayyakuna jamidan. Jamid maksudnya batu tu keras. Adakah batu yang lembut? Maksud dia kalau batu tu senang relai. Kan ada setengah batu dekat
dekat sungai, pressure dia tu tak kuat. Kadang-kadang kita pegang, tekan kuat sikit, dia relai, dia pecah. Batu ni tak boleh digunakan untuk istinja. Nampak no? Benda yang senang relai tak boleh digunakan untuk istinja. Dia mestilah keras. Tapi sebenarnya tuan-tuan, syarat batu ni tak semesti batu tuan-tuan. Apa saja objek, termasuklah tisu. Kalau tisu tadi ni bersih, boleh untuk istinja. Dan dia tak senang relai. Ni tak senang relai. Ni kira jamit. Tapi macam ada tisu murah tu, kadang guna kat kedai-kedai makan kan, kita lap mulut tu dia berterabuk tisu kat mulut kita kan, dia murah kan, dia senang relai. Ni tak boleh guna itu istinja kan. Syarat yang ketiga, itu dua syarat. Syarat yang ketiga, mestilah dikata wa ayyakuna qali'an, mestilah batu tu tadi ataupun apa saja objek untuk itu istinja ni mestilah kesat. Kalau benda tu licin macam botol ini tak boleh, walaupun dia keras, walaupun dia bersih, tapi macam mana nak kesat? Dia tak kesat, dia licin. Jadi tak boleh digunakan benda yang licin, seperti kaca, plastik kan, termasuklah macam kertas majalah yang kena UV tu kan, tu tak boleh digunakan untuk istinja. Dan syarat keempat, wa alla yakuna muhtaraman, mestilah batu yang digunakan tadi tu ataupun apa saja objek untuk istinja tadi bukan benda yang dihormati dalam syarak. Tak boleh benda yang dihormati dalam syarak. Contohnya batu Hajar Aswad. Ni kalau seorang ni buat, kufur siap. Faham tak kan? Murtad tu. Batu tu mulia kan, batu Hajar Aswad, batu Kaabah contohnya, tak boleh digunakan untuk istinja. Ataupun benda tu makanan, macam roti kering, roti macam roti France tu kan, apa nama dia, roti France tu kan, kan dikeras kan, dikeras kali gukan, keras elok dah, lepas tu kesat. Dia boleh tak istinja dengan roti? Mana boleh, makanan muhtaram, benda yang dihormati, benda yang ada kehormatan dalam syarak. Jadi tak boleh. Begitulah kertas-kertas buku agama, apatah lagi mushaf, seperti mana saya sebutkan tadi. Siapa dengan sengaja buat, hukumnya murtad siap, bukan setakat haram kan, sebab murtad keluar dari Islam, sebab dia syiar Islam kan, buku-buku agama apa semua. Tapi setengah ulama kata kalau buku tu merapu, kertas dia kertas yang cukup syarat tadilah, kesat, keras, tak mudah redai apa semua. Tapi buku-buku yang bukan buku ilmu, buku cerita benda-benda tak elok, dia kata boleh gunakan untuk istinja. Baik, tu syarat dia. Nampak no? 8 syarat istinja dengan batu. Semua 8 syarat ni sekiranya dia nak istinja dengan batu sahaja. Tapi kalau sekiranya dia nak istinja dengan batu, betul-betul nak basuh dengan air, yang ni tak perlukan syarat tadi yang kita sebutkan tadi. Maksudnya tak perlu 3 biji batu. Tak, maksudnya sekali batu pun tak apalah, 1 biji batu pun tak apa. Tak syarat apa ni, najis tadi tu tak berpindah lagi ataupun belum kering, ni tak syarat. Sebab lah kali nak basuh ayak, tak ada masalah, sebab ayak ni settle kan. Kalau basuh ayak sampai hilang dia punya najis dan juga kesan najis dia, maka selesai. Dan yang paling afdal sekali tuan-tuan, istinja ni dengan dua-dua sekali, batu dan juga air. Maksud dia kalau selepas qada hajat tu, sapu dulu dengan sesuatu objek yang cukup syarat dia kita kata tadi kan, 4 syarat tadi, sapu dia, lepas tu dah hilangkan ain najis tadi, objek najis tadi, lepas tu basuh dengan air. Yang ni paling afdal. Malah ada riwayat, ada satu riwayat yang tafsirkan surah surah At-Taubah ataupun surah At-Taubah kan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Surah At-Taubah kan, yang Allah Ta'ala cerita tentang Masjid Dirar. Ada satu masjid dibina oleh orang-orang munafik, yang dibina saja untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam. Allah Ta'ala perintahkan roboh masjid ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin, masjid yang terbina di atas ketakwaan pada hari pertama sekali, ahaqqu an taquma fi, la masjid ni lebih berhak untuk kamu berdiri solat dalamnya. Cuma khilaf ulama, ada sebab ada riwayat di kalangan sahabat ataupun di kalangan tabi'in pendapat masjid pertama ni. Ada pendapat kata Masjid Nabawi, tapi antara pendapat yang masyhur, sebab ada riwayat, masjid ni adalah Masjid Quba. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dalam masjid ini ada lelaki-lelaki yang suka bersuci. Maka dalam, kalau kita buka kitab tafsir, ada riwayat yang mereka melihat
yang dikatakan oleh Allah Ta'ala mereka suka bersuci ni adalah ahli Quba, ahli Masjid Quba ni. Dan mereka pergi ke Masjid Quba ni tanya, apa yang kamu buat sehingga Allah Ta'ala memuji kamu? Allah Ta'ala kata kamu ni orang-orang yang suka bersuci. Dan ada riwayat mengatakan mereka menjawab, kami kalau beristinja, kami istinja dengan batu kemudian dengan air. Batu dulu dengan air. Tapi ada riwayat mengatakan mereka kata kami istinja dengan air. Sebab kebanyakan orang Arab zaman dulu istinja dengan batu. Sebab air payah nak dapat. Bukan payah dapat ada, tapi dia bukan macam lah kan, kat rumah kita ada paip apa semua. Depa dulu kalau nak ambil air kena pergi kat telaga kan, ambil air bawa berat-berat bawa balik rumah, payah. Nampak? Jadi bila mana mereka beristinja dengan air, Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala kata fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu. Baik. Jadi berhenti sini dulu kono. Berhenti sini dulu. Tuan-tuan kalau boleh tanda lah. Kita sambung dekat bab qada hajat ni. Jadi saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa, salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Dan di mana tuan-tuan macam biasalah saya buat pengumuman, siapa-siapa di kalangan tuan-tuan yang nak membantu kami untuk menyumbang mahat tahfiz kami, saya ada bawa tabung dekat Ustaz Azmi tadi kan. InsyaAllah banyaklah benda-benda yang kami perlukan, seperti overhead setiap bulan, dan juga dalam masa dekat ni kami nak bina bangunan tahfiz perempuan. Tanah dah ada dah, tinggal nak buat bangunan, dan rumah guru di sana masih lagi perlukan kos. Sekarang ni tahfiz perempuan kami sementara saya buat satu tempat kat tahfiz lelaki itulah, kat Temung tu, sementara. Jadi kalau tuan-tuan menyumbang, kami sangat besar hati dan mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan tuan-tuan dan juga meluaskan lagi pintu rezeki. Dan juga semoga hasil usaha kita ni dianggap kerjasama yang bersama lah, memertabatkan pengajian Islam dan juga pengajian tahfiz Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa fi'lan wa 'amalan, wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma ashabihi wa ahli baitihi wa sa'ir salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.